Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada yang mana dah subscribe, like dan share untuk konten dari Cengkih Channel. Yang mana belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Cengkih Channel. Hari ini akak akan sampaikan satu je kisah seram, di mana kisah seram ni berkisahkan tentang sihir pun ya, tentang harta yang sejemput je, segala setan kau sanggup berkawan. Macam itulah. Sebelum akak meneruskan penceritaan, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom akak teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sementara nak menunggu rumah mama dan juga rumah saya terjaga apabila mendengar suara. Tidak pula takut dia berani melintasinya, malah melepasi kawasan perkuburan. mata yang tadi ni lali, kan aku macam nak pukul 12:30 malam kan. Awal mula buka bicara, akak hanya menyampaikan permintaan dari seorang subscriber perihal pengalaman hidup dia. Subscriber ni minta identiti dia dirahsiakan kerana ini melibatkan keluarga. Tapi saya nak sangat share kisah ni untuk renungan kita bersama, Kak. Kata pemilik kisah ni, dia mohon agar kisah dia dimajukan sebagai iktibar untuk kita bersama. Kisahnya macam ni. Kejadian ni berlaku di Kuantan. Saya masa tu saya baru berusia pertengahan 20-an, Kak. Masa tu saya dah berkahwin dengan seorang lelaki biasa je, Kak. Bukan saya perlekehkan suami saya. Saya cuma nak bagi tahu, dengki khianat ni tak tunggu sebab kita kaya tau, Kak. Sebab dalam situasi apa pun, kalau ada iri hati, dengki, kalau dengki tu dipandu oleh nafsu bersama dengan syaitan, memang akan melalui kesakitan yang sama macam saya dan suami lalui. Akak gelarkan saya ni sebagai Nur. Nur dia kahwin masa umur dia 21 tahun selepas dia mengalami kemalangan jalan raya. Dia sepatutnya meneruskan pengajian ke bidang undang-undang. Tapi disebabkan kemalangan yang teruk memaksa Nur untuk berhenti dari teruskan pengajian sebab dia mengalami cacat kekal pada bahagian kaki. Sekarang ni dia mampu berjalan tanpa menggunakan tongkat, tapi jalannya tu dah tempang, dah terhencut macam tu. Walaupun fizikal Nur ni tak lagi macam sebelumnya, dia tetap juga jadi kegilaan pada kebanyakan lelaki sebab Nur ni anak gadis muda yang cantik dan sangat sopan bila bercakap. Kalau lelaki yang tak suka sekalipun, ada je mak-mak orang ke, bapak-bapak orang ke, nenek-nenek orang ke yang berusia nak jadikan menantu macam tu. Anak tak suka tapi mak suka kan. Jadi tumpuan juga. Akhirnya Nur dia pun kahwinlah dengan mamat biasa je. Itu pun pilihan dia. Sekolah suami dia tak tinggi pun, tapi suami dia jenis yang pandai cari rezeki, alhamdulillah. Dan korang, ini merupakan calon pilihan atuk si suami ni. Sebab Nur ni baik sangat orangnya.
Sejak kahwin, Nur dia terus tinggal bersama dengan atuk suami dia tu. Akak gelarkan suami dia sebagai Jali je lah ya. Kebetulan memang Jali ni dia tinggal bersama dengan atuk dan nenek dia dari kecil. Jadinya memang Jali sampai sekarang lah dia masih tinggal dengan atuk dia. Sebabkan hubungan mereka ni dah macam isi dengan kuku. Masa nenek Jali dah meninggal, keadaan atuk Jali pula dah semakin uzur. Makanya Nur menerima baiklah permintaan Jali untuk terus tinggal dengan atuk Jali je untuk uruskan atuk Jali. Nur dia ambil lah tanggungjawab menggalas tugas menjaga atuk Jali. Dia anak muda yang baik tau, sangat baik. Dia tak kekok pun untuk jagakan atuk suami dia tu. Atuk Jali ni dia ada 4 orang anak, 2 orang lelaki dan 2 orang lagi perempuan. Masing-masing dah kahwin dan tinggal asing dari atuk Jali. Untuk balik jengukkan atuk Jali pun sangat jarang mereka lakukan, apatah lagi nak jagakan atuk Jali tu. Macam-macam alasan yang mereka berikan, dan yang paling last, paling latest lah alasan, atuk Jali kan dah bela Jali dari kecil. Sekarang Jali lah pula balas budi atuk dia tu. Sedih kan? Atuk boleh jaga 4 orang anak tanpa alasan. Kita nanti akan lalui semua ni juga ke kak? Tanya Nur pada kak. Jawapannya, minta dijauhkanlah. Doalah yang baik-baik je, supaya yang baik-baik juga datang untuk kita semua, insyaAllah. Amin. Berbalik kepada cerita. Tahun pertama kahwin, Nur dan Jali ni dihampa sebab masih belum ada tanda-tanda mereka akan dapat anak. Tapi takdir Allah itu cantik tersusun. Keadaan atuk Jali ni kan uzur, memerlukan penjagaan yang sempurna. Nur akui, mungkin itulah sebab kenapa dia masih belum ada rezeki untuk ada anak. Sebab rezeki dia pada waktu tu untuk jaga atuk Jali. Meremang akak rasa. Dalam keadaan berlapang dada tu, atuk Jali selalu beri pujian pada kedua-dua cucunya tu. Lebih-lebih lagi bila keluarga mereka berkumpul beramai-ramai. Dari situlah makanya timbul perasaan iri hati pada anak-anak atuk Jali atau ibu-ibu dan bapa-bapa saudara Jali lah macam tu. Masing-masing mula rasa macam cara ayah mereka ni memberi pujian demi pujian tu dah melampaui batas. Itulah, orang tua ni perangai dia macam anak-anak juga korang. Dia jujur bila meluahkan. Kalau kita buat baik, maka baiklah yang dia keluarkan dari kata-kata dia. Kalau kita buat tak baik, maka dia akan perli, dia akan sindir dengan sindiran yang begitu tajam. Itulah kebanyakan sikap. Bila kita tua nanti, mungkin kita bersikap macam tu juga. Sejak dari tu, si menantu mula mempersoalkan mengenai isu anak kepada ayah mertua mereka. Asyik bertanya, bila lagi nak mengandungnya cucu abah tu? Dah dekat 3 tahun kahwin, takkanlah tak ada anak lagi. Pandai dia orang buat cerita kan. Topik macam nak minta pelempang. Orang kita memang suka timbulkan isu ni kalau seseorang tu lambat dapat anak. Tapi atuk Jali ni dia tak mudah terasuk dengan soalan yang macam tu. Malah dia sentiasa meletakkan cucu dan cucu menantunya tu paling baik. Disebabkan terlalu sakit hati, maka salah seorang menantu atuk Jali ni telah berjumpa dengan bomoh untuk pisahkan Jali dan Nur. Ada bukti katanya sebab tempat tidur Jali dan Nur tiba-tiba ada jarum yang sangat banyak. Peliknya, jarum-jarum tu bukan milik Nur. Bila diberitahu atuk kata abaikan je sebab ada yang berniat jahat pada mereka berdua. Atuk macam boleh agak sesuatu, tapi atuk diamkan je supaya tak timbulkan pergaduhan. Masa terus berlalu dan inilah saat seram bermula dalam hidup Nur.
Rumah Atuk Jali ni dia sepenuhnya batu. Akak bagi gambaran untuk rumah tau. Dia ala-ala orang berduit jugalah Atuk Jali ni. Yelah, memang Atuk Jali ni seorang pesara kerajaan. Ada pencen, lepas tu ada banyak duit. Tapi rumah Atuk Jali ni dia bukanlah tingkap yang jenis moden tau. Dia tingkap yang jenis ada daun sekeping tu. Sekeping kayu. Macam tu. Kalau nak buka, kena buka dulu penyelak tingkap tu. Kalau dapur pula, dapurnya masih lagi atap zinc je. Bila hujan memang jelas sangatlah bunyi sebab tak ada pasang siling kan. Dan bunyi atap zinc ni memang kita boleh faham lah, memang sangat-sangat jelas lah kalau hujan ataupun ditimpa sesuatu. Inilah yang seramnya korang. Ada satu malam tu, Jali dia keluar melepak dengan kawan-kawannya. Lepaknya tu pula sampai ke tengah malam. No, kalau tak ada apa nak dibuat, dia memang akan berada dalam bilik je. Masa No tengah baring dalam bilik, tiba-tiba tingkap bilik dia tu terbuka sendiri. Bayangkan, tingkap tu dah diselak, dah dikunci lah maksudnya. Tapi masih boleh terbuka sendiri. Lepas tu, No dia ada rasa macam ada angin tau, menghembus ke muka dia, ke leher dia. Dalam rumah dia tak bertudung lah. Memang teringat-ingat lagi hembusan angin tu, seram gila rasa. Lepas tu, No bangun dari tempat dia baring tu lah. Dia nak pergi tutup semula tingkap bilik. Tapi No, dia rasa macam ada seseorang berjalan dekat depan pintu bilik dia. Pintu bilik dia memang dia tak tutup sepenuhnya time tu sebab dia nak perhatikan kepada Atuk Jali tu kan. Kalau lah ada apa-apa, senanglah dia boleh dengar, boleh alert. Masa tu lah dia nampak kelibat orang berjalan tu jelas sangat kelihatan. Tak mungkinlah Atuk Jali yang berjalan tu sebab Atuk Jali lumpuh terbaring, memang tak boleh bangun. No, dia tak ingat dah nak pergi tutup tingkap tadi, dah tak jadi dah. Teruslah dia pergi tengok dekat dapur dia sebab bilik dia ni agak dekat juga dengan dapur. Bertentang je dengan bilik Atuk Jali tu. Masa No dia pergi ke dapur nak tengok tu, tak ada siapa-siapa pun kat situ. Memang tak ada orang pun. No dia teringatkan kot-kot lah Jali tu dah balik. Jadi dia pergilah nak tengokkan pintu dekat depan. Pintu utama rumah mereka tu lah. Alamak, kunci. Kalau kunci, macam mana pula Jali boleh masuk? No dia positifkan diri. Mungkin juga Jali masuk melalui pintu dapur kot. Jadi No dia nak ke dapur sekali lagi untuk pergi tengok pula pintu dapur. On the way nak ke dapur tu, No dia sempat kerling ke arah Atuk Jali tu. Masa No nampak Atuk Jali tu, No pelik sebab Atuk Jali tu mata dia dalam keadaan yang mata terbuntang ni tuan. Mata macam takutkan sesuatu tau. Keadaan badan Atuk Jali ni sedikit terangkat memandang ke arah hujung kaki. Boleh bayangkan tak? Akak terangkan dengan lebih jelas. Kalau kita berdiri dekat pintu bilik Atuk Jali tu, kita akan nampak katil memanjang dari dinding hujung kepala yang selari dengan kedudukan pintu. Maksudnya, kalau kata ni pintu, ni katil ni dia memanjang ke sana. Macam tu. Kalau kita berdiri bukan betul-betul dekat depan pintu bilik, kita hanya akan nampak sebahagian je dari badan Atuk Jali tu. Macam tu lah. No ni dia nak pastikan apalah yang Atuk tu sedang tengok kan. Jadi No perlu pergi dekat dengan pintu bilik Atuk Jali tu. Jadinya No dia cepat-cepatlah tuju ke pintu bilik tu pada waktu tu juga. Alangkah terkejutnya No bila dia nampak ada satu makhluk hitam tengah pegang kedua-dua kaki Atuk Jali tu dalam keadaan kedudukan makhluk tu mencangkung atas hujung kaki Atuk dia. Maknanya makhluk tu pegang betis Atuk dia lah time tu kan. Makhluk tu muka buruk amat dengan air liur yang meleleh dekat bulu muka dia. Muka makhluk tu berbulu. Atuk Jali perasan No sudah berada dalam keadaan ketakutan tau.
Atuk Jali pun disuruh pasangkan alunan mengaji. Sebab mereka memang selalu perdengarkan kepada Atuk Jali ni alunan orang mengaji Al-Quran. Untuk tenangkan hati atuk ni bila atuk rasa stres, terbaring, lumpuh, rasa macam serba tak kena, tiba-tiba nak mengamuk. Jadi mereka pun alunkan dengan alunan orang mengaji. Lama-lama alunan orang mengaji tu dah sebati diperdengarkan dalam rumah berdekatan dengan atuk. Tapi masa Noh nak capai remote TV, makhluk tu melompat macam nak terkam ke arah Noh. Noh jadi tak ingat dah apa yang berlaku selepas tu. Sedar-sedar pun Jali dah ada dah sebelah dia. Rupa-rupanya agak lama jugalah Noh ni pengsan. Atuk dia tak mampu untuk bangun pergi membantu Noh sebab atuk dia kan lumpuh. Tapi atuk ada jerit banyak-banyak kali panggilkan Noh. Noh tetap juga pingsan. Atuk ada balingkan bantal, ada balingkan objek ringan lah pada Noh. Tak sure lah objek apa. Tapi tak ada pun yang berjaya untuk mengejutkan Noh, untuk kejutkan Noh. Lebih kurang macam tu lah. Mujurlah Jali, dia balik juga time tu. Dia lah yang datang, dia nampak isteri dia dalam keadaan terbaring tu, terus dia pergi terpa ke arah Noh. Dia terus kejutkan Noh. Noh, kenapa ni? Kenapa ni Noh? Bangun Noh, kenapa? Jadi Noh dalam keadaan terkejut. Dia tengok pada Jali. Ya Allah abang, ya Allah abang, tolong abang. Macam tu. Lepas tu Jali tanya, kenapa ni Noh? Cuba ceritakan perlahan-lahan. Ambil nafas. Lepas, ceritakan perlahan-lahan ke abang. Macam tu. Noh dia pun ceritakanlah pada Jali dalam keadaan badan dia yang masih juga lemah time tu. Noh bagi tahulah ada rasa angin lalu dekat tingkap bilik. Lepas tu jugalah Jali dia pergi periksakan tingkap bilik tidur dia. Jali istighfar tau. Lepas tu dia bagi tahu Noh, malam-malam janganlah buka tingkap tu. Tak elok. Lagi satu, bahaya kalau ada penyamun ke, pencuri ke. Kenapa dibukakan tingkap bilik tu tak bertutup? Noh dia nafikan bahawa dia tu sengaja nak buka tingkap tu. Tingkap tu terbuka sendirilah bang. Kan saya cakap tadi tingkap tu tiba-tiba terbuka. Abang dengar ke tak? Tingkap tu buka sendiri. Saya dah kunci dah. Saya kan jenis maghrib akan tutup tingkap. Tak tahulah pula kok saya lupa nak kunci. Keesokannya Jali dia minta tolong pada pakcik-makcik dia kalau-kalau ada yang tahu mana-mana ustaz ke ustazah ke yang boleh tengokkan rumah mereka tu. Tapi ada seorang makcik dia ni, mak saudara dia lah, yang dia gelarkan makcik dia tu. Makcik yang seorang ni marah-marahkan pada Jali. Kata dia, itulah sialnya kalau kahwin tak ada anak. Adalah tu setan yang melekat pada badan bini kamu tu. Tak guna pun kamu bawakan ustaz. Setan tu dah sebati dengan bini kamu tu. Terkejutlah Jali bila makcik dia bermulut puaka menuduh sembarangan pada isteri dia. Jali tetap nak panggilkan sesiapa pun yang boleh tengokkan rumah dia, boleh tengokkan isteri dia. Tapi disampuk pula oleh Pak Su dia, anak bongsu atuk dia. Pak Su bagi tahu, sebelum Jali menikah, rumah tu elok je, tak ada masalah pun. Bukan kami tak tinggal pun dengan kamu. Kamu pun membesarkan kami dari kecil. Sejak si Noh, isteri kamu tu datang, macam-macam yang jadi. Padahal sebelum ni, yang mengganggu rumah tu cuma bunyi cakaran atas atap je. Ada juga kadang-kadang bunyi macam pasir dilepaskan atas atap kat dapur. Itu pun setelah si Noh tu datang. Sebabkan atap tu atap zinc, jadi boleh diterimalah bunyi pasir tu, memang jelas lah, betul lah tu. Tapi itu memang selepas kehadiran isteri kamu. Faham ke tidak? Jadi Jali terkejut dengan jawapan-jawapan yang diterima. Dia bagi tahulah, sedangkan Noh sendiri dalam keadaan ketakutan dengan bunyi-bunyi tu, takkanlah Noh yang bawakan semua tu dalam rumah tu. Tak logik lah. Apa pun pandangan dan pendapat dari anak-anak atuknya tu, Jali tetap percayakan tak ada kaitan langsung dengan Noh. Bayangkan, Jali diugut supaya jangan bawa mana-mana ustaz balik ke rumah tu.
Nak berubat macam mana kalau agamawan yang mahir pasal macam ni tak dibenarkan datang ke rumah tu? Cuba bayangkan. Ustaz nak tengok rumah, nak tengok situasi dalam rumah apa semua, tapi tak dibenarkan pergi ke rumah tu. Walaupun Atuk Jali lumpuh, tapi otak dia tetap normal. Nyanyuk pun tidak. Makanya atuk dia minta tolong kawan sekerja dia datang bantukan mereka sekeluarga. Sama-sama pencen lah ni. Kawan dia tu bukan Pak Ustaz, tapi mahir dengan hantu syaitan semua ni. Kawan Atuk Jali bagi tahu ada pengamal ilmu hitam dah bawa masuk benda syirik khurafat dalam rumah kamu ni. Macam tu. Atuk Jali anggap tu mengarut lah, sebab setahu dia rumah dia tak ada bermasalah pun sebelum datangnya cucu menantu dia tu. Kawan Atuk Jali dia minta fikirkan secara waras tanpa menuduh apa-apa. Tapi Atuk Jali ni selalu sangat dikunjungi anak menantu dia selepas tu. Bab macam ni elok pula melawat bapak tengah sakit ya. Aja suka sangat nak menghasut. Hasutan pun bermula sehinggalah salah seorang anak Atuk Jali ni bersetuju untuk jagakan Atuk Jali ni. Selepas tu Atuk Jali dibawa ke rumah anak dia dengan alasan rumah yang mereka tinggal tu ada syaitan dah dibawa masuk. Sekaligusnya Noh dihalau keluar dengan sangat kejam. Pakaian dia dilempar dan ahli keluarga tu sengaja menjerit. Kuat-kuat menjerit masa menghalaukan pasangan tu sebab nak sangat jiran-jiran tahu. Noh membela setan. Noh ada membela. Macam tu. Rumah tu ditinggalkan sehinggalah rumah tu kosong bertahun-tahun korang. Alhamdulillah. Sejak dia halau, Noh dah mengandung. Malah Noh dah melahirkan seorang anak lelaki. Sepanjang dia halau dari keluarga tu, Jali tak berdendam pun. Atuk tak berkenankan Noh je time tu. Jadinya, Jali masih juga pergi melawat atuk dia dan pakcik serta makcik dia. Macam-macam godaan lah yang Jali terima masa tu supaya bercerai je dengan Noh. Anak mereka tu lah pengikat, penguat hubungan kasih sayang mereka. Jali tekad nak teruskan je dengan keluarga bahagia dia tu. Masa pun berlalu dan rumah Atuk Jali still juga kosong. Satu hari, Jali ni dia minta nak pindah masuk dalam rumah tu sebab kalau tak ada orang duduk kat situ, rumah tu akan rosak juga nanti. Atuk Jali masa tu dia dah agak lembut sikit lah hati dia. Dia izinkanlah mereka tu tinggal kat situ tapi bersyarat. Syaratnya, bila atuk dia nak balik ke rumah tu, Noh jangan ada kat rumah. Noh kena pergi duduk kat tempat lain. Jangan sampai aku nampak muka si Noh tu. Sampai macam tu sekali. Memang rumah tu Atuk Jali ada jugalah ajak berkumpul dia dengan anak-anak dia. Tapi jarang-jarang. Kalau berkumpul pun time raya lah. Macam tu lah. Itu pun ada je hantu setan yang datang mengganggu. Atuk Jali cakap, ada je orang yang berjalan tau dekat keliling rumah masa mereka bermalam dekat rumah tu. Seolah-olah ada orang yang sengaja buat macam tu sebab nak takut-takutkan mereka. Awalnya Jali dijelaskan kepada Noh, mungkin atuk sengaja nak takut-takutkan mereka dengan cerita-cerita macam tu kan, penampakan macam tu, apa yang didengar macam tu. Rupanya betul. Sejak Noh dan Jali pindah semula masuk ke rumah tu, anak mereka selalu sangat menangis. Menangis macam nampak sesuatu yang mereka tak nampak. Paling teruk mereka lalui. Ada satu malam tu, anak mereka tiba-tiba tak ada tidur bersama dengan mereka. Seingat mereka memang mereka lah yang tidur. Anak dia duduk tengah-tengah. Tapi kan malam tu tak ada. Bila dicari anaknya tu, mereka jumpa anaknya tu dah berada di dalam bilik Atuk Jali. Ingat tak awal cerita tadi akak cakap? Bilik Atuk Jali tu hanya bertentangan je dengan bilik mereka. Jadi, baby tu ada kat situ. Apa yang dibuat kat situ? Masa mereka jumpa tu, anak mereka masih dalam keadaan lena tidur. Umur anak mereka masa tu baru 2 tahun lebih je. Terlalu kecil.
Kalau nak sengaja bangun, lepas tu pergi tidur dekat bilik tu dengan beraninya, sebab Atuk Jali kan memang tak tinggal dengan mereka ni, jadi bilik tu mesti kosong. Noh dia rasa tak selesa tau dengan kejadian yang berlaku. Dia mula minta untuk pindah keluar je dari rumah tu. Tapi Jali pula masa tu dia kerja gaji murah sangat-sangat. Tak mampu dia nak pindah sewa rumah yang lain. Jadinya pilihan yang mereka ada hanya bertahan je dulu dekat rumah tu. Biarpun anak mereka ni selalu sangat menangis, mereka usahakan juga bawa jumpa ustaz. Syukurnya ada masa-masa tertentu je anak kecil mereka tu akan menangis teruk selepas mereka usahakan pergi bawa jumpa dengan ustaz-ustaz, dengan ustazah kan. Alhamdulillah lah. Sehinggalah hampir 2 tahun berlalu, usia anak Jali dah mencecah 4 tahun lebih lah maknanya. Anak Jali mula boleh nampak pada perkara-perkara mistik dan dah boleh bercakap. Apa yang dia nampak, dia boleh terangkan. Menyedari perihal tu, hanya Allah je yang tahu apa perasaan anak seusia tu nak hadap dengan penampakan demi penampakan di depan mata. Kesemua penampakan tu buatkan Adam terlalu trauma dengan banyak perkara, termasuk bila berjumpa dengan Makcik Jali yang mengamalkan ilmu hitam tu. Dari situlah segalanya hampir terbongkar. Sebab setiap kali kalau Jali bawa Adam ke rumah makcik dia tu, Adam akan ketakutan. Adam tu anak Jali dengan isteri dia lah. Adam akan minta nak balik cepat. Bila ditanya, Adam bagi tahu, ada kakak buruk kat belakang dia. Ada kakak buruk kat belakang dia. Dia tunjukkan pada makcik Jali tu lah. Jali ditanya lagi, kakak buruk tu buat rupa macam mana Adam? Adam pun jawab, muka buruk. Muka hantu buruk. Adam tak nak tengok lah. Adam takut. Itu antara apa yang Adam jawab tau. Seusia dengan dia sepatutnya ceria, tapi Adam ni mengalami kemurungan sebab terlalu kerap melihat kepada perkara mistik. Dia selalu bagi tahu dia nampak ada raksasa jahat dalam rumah Atuk. Ada raksasa jahat dalam rumah Atuk tempat mereka tinggal tu. Macam tu lah. Hampir setiap masa kalau Adam terpisah je jauh dari Noh, dia akan mengamuk marahkan mak dia tu. Dia akan jerit dengan ayat yang sama. Jangan tinggalkan adik seorang-seorang. Adik takut. Adik takut ada hantu raksasa dekat dengan adik. Jangan tinggal adik seorang-seorang. Noh dia jadi tambah risau. Kalau diganggu bunyi yang bagai-bagai masa tengah malam kan, dia seolah-olah dah lali. Tapi kalau mengganggu emosi anak dia, dia tak sanggup dah. Noh dia desak dan desak Jali untuk pindah. Tapi Jali bagi alasan yang sama. Tak cukup duit nak menyewa kat luar. Kos sewa memang mahal dengan deposit api lagi, air lagi. Tambah pula lagi kawasan mereka tinggal tu, kos sara hidup memang tinggi. Mereka tak ada pilihan. Itu pun mujurlah Atuk Jali tak ada minta duit sewa sebab itulah cucu kesayangan dia yang dia sendiri bela dari kecil. Keadaan yang menyeramkan tetap dilalui juga sampailah umur anak mereka masuk 6 tahun lebih macam tu. Adam dah semakin petah bercakap dan semakin jelaslah setiap gambaran yang disampaikan oleh Adam bila ditanya. Adam tetap tak sukakan dan takut berdepan dengan Tok Ngah dia. Makcik Jali yang ada ilmu tu lah dibahasakan sebagai Tok Ngah. Sejak dah makin pandai berkata-kata, Adam dah mula menolak untuk ikut ayah dia tiap kali jumpa atuk-atuk dan nenek-nenek saudara dia tu semua. Dia dah mula mengadu pada Atuk Jali. Tok Ngah dia tu ada hantu. Ada perempuan buruk bodoh bersama dengan Tok Ngah dia. Perempuan tu tak suka Adam sebab Adam boleh nampak dia. Masa tu lah Tok Jali dia rasa semakin was-was dengan menantu dia tu. Sekaligus menguatkan hati Atuk Jali ni nak berdamai dengan Noh. Dia rasakan macam kata-kata daripada Adam tu boleh diterima tau. Sebab dia tahu perkembangan pembesaran Adam. Dan dia tahu Adam asal nampak je Tok Ngah dia tu lain macam. Asal nampak Tok Ngah dia tu macam nak menyorok tau.
Maka Atuk Jali dia minta nak bertemu dengan Noh setelah sekian lama mereka tu tak berjumpa. Bayangkan, mereka bertahan dengan syarat untuk duduk asing setiap kali berkumpul tu sangat lama. Makan tahun jugalah Noh tak dibenarkan untuk jumpa dengan Atuk Jali tu. Pertemuan yang terbaru tu lah buat Atuk Jali tak henti-henti minta maaf dengan Noh. Walaupun cucu menantu, tapi dipeluk, dicium dahi. Macam lama sangat dah tak jumpa. Hari tu jugalah Atuk Jali minta nak tinggal bersama dengan mereka di rumah dia sendiri tu. Mereka pun kembalilah tinggal bersama dan ini membuatkan Mak Ngah Jali tu makin rasa sakit hati. Mak Ngah bergelumang lagi dengan setan dia. Dia hantarkan masa tu, dia jadi muka baik tahu. Dia pergi hantar sedikit makanan pada Atuk Jali. Kononnya dia nak melawat lah pak mertua dia time tu. Dia bawa bekal dalam 2 bekas berbeza. Satu khas untuk Atuk Jali dan satu lagi khas untuk family Adam. Family anak cucu saudara dia tu, cucu saudara macam tu. Noh tak adalah nak syak apa-apa sebab memang kebanyakan kita kalau makanan atuk ke mak ke kita asingkan sebab ada yang tak makan pedas, tak makan masin, tak makan yang berlemak dan sebagainya. Jadi biasalah kalau kata nak asingkan makanan kan. Noh dilayan baik sangat oleh Mak Ngah dia pada hari tu. Part ni Noh rasa tak senang hati sebab setahun Noh lah Mak Ngah benci sangat pada dia. Apapun dia buat, serba tak kena. Mesti dicerca juga. Tapi hari yang menyedihkan tu membuktikan secara jelas niat jahat Mak Ngah Jali tu. Selepas makan makanan yang dihidangkan oleh Mak Ngah tu, Noh jatuh sakit pada hari yang sama. Dia muntahkan semula setiap makanan yang dimakan. Malahan air pun dia muntahkan semula. Badan Noh jadi sangat lemah sehinggalah dia terpaksa dibawa ke hospital. Bila sampai ke hospital, dia ditahan dekat ward. Dekat hospital pula, Adam menangis tau. Menangis dan menangis. Adam mengadu. Ada beruk besar berbulu hitam berkeliaran dalam rumah Atuk Jali. Beruk besar tu, mata dia merah. Dia makan makanan dekat dapur. Tapi seorang pun tak nampak beruk tu dah celupkan tangan kotor dia dalam makanan yang terdedah. Adam sendiri tak nak lagi makan selagi mak dia tak balik hidangkan makanan untuk dia. Hanya mak dia je yang boleh bagi makanan yang bersih, tak kotor untuk dia. Itu kata Adam, dia mengadu dekat mak dia ke hospital tau. Jali dia rasa hairan dengan sikap Adam. Dipaksa juga Adam tu makan. Adam kata beruk hitam tu dah ludah dalam makanan mereka. Jali semakin penat dengan Noh yang tengah sakit, dengan Adam yang berkelakuan macam tu. Kadang-kadang tahap kesabaran Jali hilang dan dia mula jerkahkan Adam. Keadaan rumah tangga Jali mula jadi kucak-kacir. Mentara tu Atuk Jali mula meracau. Ada binatang nak cekik aku, ada binatang nak cekik aku. Ada binatang besar duduk atas aku, tolong aku, tolong aku. Kalau kita lah berada di situasi tu, apa yang Jali boleh buat? Sana, sini, situ, semuanya dah jadi kelang kabut. Tiba-tiba Jali teringatkan pesan mak mertua dia, iaitu mak kepada Noh. Noh ni dia ada mak je korang. Ayah Noh dah lama meninggal dunia masa dia kecil lagi. Sebab tu dalam penceritaan Noh ni dia tak ada bagi tahu pasal mak dia. Satunya mak Noh ni orang susah. Duanya mak Noh dengan adik-adik Noh ni tinggal dekat Penang. Sangat jauh lah dengan kediaman Noh yang berada di Kuantan. Noh balik kampung jarang sangat sebab kekangan duit dan transport yang selalu rosak. Jadi Noh pilih untuk tidak ceritakan perihal masalah rumah tangga dia, memandangkan mak dia sendiri ibu tunggal yang masih gigih bekerja untuk sara adik-adik dia. Jadi Noh tak tahu pun bahawa Jali ni ada ceritakan perihal ni pada ibu mertua dia tu. Ibu Noh dia nasihatkan pada Jali bawa Noh dengan anak tu pergi ke perubatan Darusshifa untuk minta bantuan. Teringatkan nasihat tu lah Jali, dia cepat-cepat pergi juga carikan seorang ustaz dari Darusshifa
Ustaz tu memang selalu sangat dah pergi ke hospital jumpa pesakit yang bermacam-macam gaya masalah. Masa ustaz tu sampai ke kata ward no, ustaz istighfar berulang kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ustaz kata no perlu dirawat dengan segera sebab keadaan no dah sangat teruk. Ustaz minta pada doktor untuk gunakan ruang katil tu untuk tujuan perubatan Islam. Alhamdulillah, ustaz tu memang dah kenal ramai doktor dekat hospital tu. Jadi doktor tu bagilah keizinan untuk dia merawat no tu. Jadi ustaz tu dia mulakanlah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersesuaian dengan keadaan no. Ustaz buatkan air ruqyah. Ustaz minta Jali basahkan tubuh no dengan air ruqyah tadi. Menangis tahu hati seorang suami masa tu. Isteri yang selalu ceria dan sentiasa senyum, bila tiba-tiba sakit seteruk tu, siapalah yang sanggup nak tengok keadaan isteri dalam keadaan yang memang sangat naif kalau kita tengok. Doktor minta nak jumpa ustaz selepas tu. Kebetulan mereka ni memang saling kenal kan. Jadi Jali dia dibenarkan untuk berada bersama dengan doktor dan juga ustaz time perjumpaan tu. Doktor bagi tahu no tak ada sebarang penyakit. Tahap kesihatan no semakin baik. Tekanan darah no hanya sedikit je rendah sebab dia tak makan dan dia tak bermaya. Untuk air kencing no dia ada sedikit kotor sebab dia tak minum air masak dengan banyak kan. Dengan pemerhatian doktor, bila no dimasukkan air ke dalam badan dia, tahap kualiti air kencing dia dah berangsur bersih. Untuk bahagian dalaman, buah pinggang no okey, tak ada masalah. Tahap kesihatan jantung dia juga okey. Doktor minta lah supaya cuba dengan cara rawatan ustaz sebab ada pesakit yang mengalami masalah yang seumpama dengan kes no. Pesakit tu berangsur pulih setelah dirawat dengan cara perubatan Islam. Kita ikhtiar. Doktor bagi pilihan sama ada Jali nak bawa balik no ataupun nak stay berada dekat hospital. Sebab selain dari dengan memasukkan air, no dia menolak setiap makanan dan minuman yang diberikan secara direct macam tu. Maknanya no sekarang ni dia bergantung kepada susu yang disalurkan melalui tiup je. Ustaz dia minta no dibiarkanlah dirawat di hospital. Nanti ustaz akan ikhtiarkan untuk bantu no dengan datang sendiri ke hospital untuk proses rawatan. Bukan usaha dari hospital je korang, malahan usaha melawat rumah atuk Jali juga dilakukan oleh ustaz tu. Adam diperkenalkan kepada ustaz time tu. Sangat mengejutkan bila Adam baru je nampak ustaz. Terus dia terkamkan ustaz, lepas tu dia pelukkan ustaz tu. Seolahnya mereka ni sudah mengenali terlalu lama. Adam dia merintih. Dia nak tinggalkan rumah tu. Nak tinggalkan rumah ni, tak nak duduk sini, tak nak duduk sini. Sifat penyayang ustaz buatkan ustaz ni dia nak bawa balik Adam ke rumah dia yang terletak agak jauh lah dari rumah atuk Jali tu. Jadinya ustaz minta izin untuk ayah dia bagi peluang lah dia bawa balik si Adam tu ikut dia. Cutikan dulu sekolah tadikanya tu. Ustaz nak tengok-tengokkan Adam, dalam erti kata lain nak cuba merawat Adam pula. Bayangkan masa ustaz bawa Adam tu balik, Adam mengadu lapar. Ustaz tak sempat pun nak drive sampai ke rumah. Jadi ustaz dia berhenti dekat kedai makan. Lepas tu dia order makanan. Adam makan dengan sangat banyak, dengan sangat gelojoh. Ya Allah, kesian rasa. Ustaz tanya, kenapa Adam lapar sangat? Adam jujur jawab. Dia nampak hantu beruk berbulu hitam besar ludah dalam periuk lauk bila ayah buka periuk. Hantu tu pengotor, busuk sangat. Gelilah dia kata. Dia tak boleh nak makan. Adam tak nak makan sebab Adam tak boleh, kotor. Adam nampak. Masya Allah. Itu yang Adam nampak. Kita yang tak nampak ni macam mana? Lepas tu ustaz pesan pada Adam. Sebab tu sebelum makan, kita diajar baca bismillah. Supaya jin atau syaitan tak kotori makanan kita dah. Adam makanlah. Nanti kita balik je rumah pakcik. Ujuk ustaz tu lembut je. Masa tu Jali dia tengah on the way pergi ke hospital.
Jadi ustaz dia tak kekok pun untuk jagakan Adam, dan Adam pun dia bagi kerjasama lah yang baik pada ustaz tu. Dia seolah-olah tahu ustaz tu baik sangat orangnya. Sampai je ke rumah ustaz tu, ustaz kenalkan dengan Adam pada ahli keluarga dia. Alhamdulillah semuanya dipermudahkan untuk Adam. Sementara dekat hospital, Jali terpaksa menunggu Noh sebab Noh dah semakin teruk tahap kesihatan dia. Tadi doktor cakap kan Noh semakin okey kan, tak ada masalah. Tapi bila dia mula dirawat oleh ustaz tu, keadaan dia jadi meracau yang bukan-bukan. Mata Noh masa tu terbeliak memandang ke atas tau, seolah-olah nampak sesuatu. Entah apalah yang difikirkan oleh Noh, apa yang dilihat oleh Noh. Tapi keadaan dia macam tu lah, dalam keadaan badan dia macam kejang macam tu. Keesokan harinya, ustaz datang lagi berjumpa dengan Noh dan Jali. Kali ni ustaz bawakan sedikit bubur nasi dari rumah ustaz. Sebelum makan, Noh disuapkan dengan sedikit air zam-zam untuk basahkan bibir Noh yang kering. Doktor kata Noh tak boleh makan pada makanan luar sebab dia sepenuhnya bergantung pada tiup dan susu sahaja. Bila dia mengunyah ke makan ke, dia macam ada luka ulcer tau dekat leher dia. Tak tahulah, banyak-banyak dalam mulut dia penuh. Perkara yang agak luar biasa sebab penuh putih yang macam ulcer. Keadaan dia sangat-sangat menyedihkan. Tapi atas permintaan ustaz, doktor tu dia bukakan tiup mulut Noh. Masa tu lah hangat bubur masih terasa, tapi tak terlalu menyakitkan kalau Noh nak makan. Jadi masa Noh makan tu, alhamdulillah memang dia boleh perlahan-lahan Noh boleh makan. Tapi sebelum tu mulut dia tu dibasahi dulu dengan air zam-zam. Kemudian ustaz minta basahkan muka Noh dengan air ruqyah yang ustaz bawa dari rumah. Jali ikut segala arahan ustaz tu. Sangat-sangat mengejutkan dengan izin Allah. Noh makan seolah-olah dia sangat lapar. Sedangkan situasi mulut dia dalam keadaan yang nampak pelik, sakit tau, putih kat dalam mulut. Dia langsung tak muntahkan atau keluarkan semula makanan tu, sama ada melalui mulut ataupun hidung, macam yang sebelum-sebelum ni. Maknanya sepanjang dia sakit tu, asal dia makan je, dia akan termuntah sampai keluar melalui hidung, semua akan keluar balik. Noh mula boleh kuatkan diri dia. Dia buka mata luas-luas, dia tengok keliling. Mata dia yang kejapkan tengok atas dengan bulat macam tu kan, dah tak ada dah. Dah semakin menghilang tau. Noh dia senyum dengan air mata sedikit membasahi pipi dia. Masya Allah, sedihnya dia masa tu. Doktor senyum seolah-olah faham akan sesuatu. Sekali lagi ustaz dah berjaya bantu seorang pesakit yang disihir sebenarnya. Bila keadaan semakin okey, ustaz dia minta basahkan kain tuala kecil dari lebihan air wuduk Jali. Maksudnya Jali pergi ambil wuduk kan, dia tadahkan dengan satu lampin kecil ke kain kecil. Lepas tu Jali lap lah pada badan isteri dia tu. Kita usaha, selebihnya kita berserah je. Jali ikut kata ustaz. Bila dia ambil wuduk, dia sengajalah dibiarkan air tadahan wuduk tu membasahi selai tuala kecil. Dia buatlah apa yang disuruh. Selesai je Jali solat, Jali kembali dekat wad, dia nak lapkan badan Noh. Keadaan Noh semakin segar. Noh dah boleh bangkitkan diri dia untuk mengiring sikit lah, dan Noh dah boleh bercakap dengan agak bertenaga macam tu. Sehinggalah hari-hari seterusnya, perkembangan Noh sangat baik. Dia semakin sihat dan Adam juga semakin ceria bersama dengan keluarga angkat baru dia tu. Masa berlalu sangat pantas. Sedar tak sedar, Noh dah boleh balik ke rumah. Tapi dia takut nak kembali ke rumah Tok Jali. Bila ustaz bagi tahu, takut kita ni hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah, jangan risau. Saya dah pagarkan rumah dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan dengan kaedah Islam yang betul. InsyaAllah tak ada yang berani ganggu nanti. Oh ya, jangan lupa solat wajib kita sebagai orang Islam ni, tunaikan solat. Solatlah awal waktu dan mintalah perlindungan dan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar kita ni bukan sesama kita je, tapi paling penting hubungan kita dengan Allah. Ingat tu pesan saya. Noh dan Jali diterima baik nasihat ustaz. Mereka pun balik tanpa ambil dulu Adam. Sebab bila Noh tahu Adam selamat di rumah ustaz, Noh tak nak buat Adam
bawa balik ke rumah. Dia tak nak. Dia nak tengok keadaan rumah tu dulu macam mana. Jadi sementara tu hanya Noh dengan Jali je yang balik ke rumah. Jadi bila Noh tu dah balik ke rumah, dia dah pastikan rumah tak ada masalah, alhamdulillah. Rumah dah dalam keadaan yang sangat selesa. Kita boleh bayangkan bila kita masuk rumah tu ada something wrong yang tak kena rumah tu. Keselesaan tu memang di tahap yang kita boleh bayangkan sendiri, rasakan sendiri. Aura dia kita boleh rasa macam mana, meremang dia macam mana. Tapi kali ni Noh dia melangkah rumah tu, dia rasa aman, nyaman. Tak ada pun perasaan-perasaan yang agak macam dudak-dudak, semua tak ada. Seminggu lah pendek kata mereka tu balik tinggal dulu dekat rumah tu. Belum ada apa-apa gangguan baik penampakan ataupun bunyian yang menakutkan berulang ke atas mereka tau. Akhirnya mereka minta untuk ambil Adam bawa balik dan mereka still agak lama lah tanpa Adam mengadu apa-apa pun penampakan. Start daripada Adam balik tu. Rupanya Ustaz dah tutup hijab penglihatan Adam dengan perkara-perkara mistik dekat rumah dia. Sebab itulah Ustaz minta nak tengokkan dan jagakan Adam sementara waktu. Masya Allah, baiknya Ustaz. Adam dia kembali normal selepas tu. Dah tak takut-takut dah macam sebelumnya. Atuk Jali pula masa Noh sakit, memang anak dia dah bawa balik dia juga. Nak atau tidak, tanggungjawab tetap tanggungjawab. Atuk Jali, bila dia tahu Jali dah bawa balik Noh, dia cepat-cepat desakkan pada Pak Ngah dan Mak Ngah dia, hantarkan dia balik ke rumah tu. Rupanya Atuk Jali tak selesa sebab Mak Ngah selalu meracau. Nampak hantu lah, hantu ikut dia lah, setan nak cekik dia lah, meraung macam orang tak betul lah. Sekejap ketawa, sekejap kan menangis, sekejap kan mengamuk, panas, aku nak mandi. Kan Mak Ngah mandi kan, sekejap lagi dia rasa panas lagi, lepas tu dia mandi lagi. Atuk Jali serabut tau dengan keadaan tu. Dia pun memang tak sabar dah nak keluar dari rumah anak kedua dia tu. Masa Pak Ngah hantarkan Atuk Jali, Mak Ngah tak nak ikut. Dia kata rumah tu takkan jadi hak Jali sebab rumah tu laki dia punya. Dia kata Atuk Jali dah jualkan rumah tu pada laki dia. Macam-macam lah Mak Ngah ni merapu. Itu pusaka jatuh dekat laki aku. Dia merapu. Mak Ngah kata Jali nak bolot harta atuk dia, bawa bini dia buat baik, nak butakan mata pak mentua dia. Senanglah. Untung-untung dapat rumah sebiji, dapat duit dalam bank pak mentua aku lagi. Itu ke punca Mak Ngah sihirkan Jali sekeluarga? Sebab takut harta jatuh kepada cucu Atuk Jali ke? Apapun, Mak Ngah dah semakin hari semakin dihantui dengan perbuatan dia. Sebab dia tak tenteram juga. Selepas tu, dia pergi jumpa dengan Noh tau. Dia cari Jali, dia cari Noh, dia pergi, dia minta maaf. Kan akak dah bagi tahu Jali dengan Noh ni orang yang baik. Dah kena seteruk tu pun tetap juga dia maafkan Mak Ngah dia. Tapi Mak Ngah tetap macam tu lah sampai sekarang. Pak Ngah dah habis ikhtiar dah. Akhirnya, Pak Ngah terpaksa redha dan juga terpaksa jaga Mak Ngah sampai sekarang. Tapi adalah kurang dia. Cuma dia meracau macam dia minta maaf. Lepas tu dia kata jangan ganggu dia lah, apalah. Jadi perkara tu tak habis untuk Mak Ngah. Sekian untuk perkongsian pada kali ini. Setakat ni saja untuk kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Terima kasih korang kerana mendengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.